أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما نوينا تعلم وتعليم نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sehingga katanya maka yang wajib maka yang wajib pada akal. Maka yang wajib pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan ternapinya. Tu. Maka hari ni sini pengarang ni nak membahaskan tentang hukum akal. Tentang hukum akal. Hukum akal ni hukum dia wajib kena belajar cukup. Mana kalau tak tahu hukum akal, dosa seseorang tu. Dipanggil wajib belajar hukum akal ni wajib wasa'i dia panggil. Wajib wasa'i. Kerana nak faham. Kalau kita nak faham, kita asal dia mesti ma'rifatullah. Untuk nak faham, untuk nak mengenal Allah, mesti kena kenal hukum akal. Maka tiap-tiap jalan nak pergi ke siapa ke tujuan asal tu, hak tujuan asalnya yang wajib, mesti jalan-jalan itu pun jadi wajib juga. Sama juga dengan asalnya semayang. Asalnya wajib itu ialah semayang. Wajib semayang. Tapi oleh kerana nak semayang tu kena ada semayang, maka ada semayang tu, ambil semayang tu hukum dia wajib juga. Oleh kerana nak ambil semayang tu kena ada air, maka air, mendapatkan air tu pun hukum dia wajib juga. Oleh kerana nak mendapatkan air kena duit, cari duit tu hukum dia wajib juga. Ada kait gitu. Faham? Oleh kerana nak boleh duit kena kerja baru boleh duit. Maka kerja ketika tu jadi wajib. Apa? Panggil kaedah lil wasa'i ahkamul maqasid. Sabit bagi wasa'i itu, perantaraan itu hukum ni hukum tujuan dia. Mana tujuan? Tengok kita musafir. Contoh nak pergi Mekah. Mekah tengok kalau kita pergi Mekah wajib, hukum dia benda tengok atas orang tu lah. Kalau orang tu orang tak pernah wajib, maka hukum dia wajib lah. Maka hukum musafir pun jadi wajib juga. Faham? Musafir dia pun jadi wajib juga. Kalau orang tu nak pergi mana minum arak contoh dia kalau lupa, maka musafir dia tu jadi haram. Sebab benda tujuan dia tu haram dah. Maka perjalanan ni pun haram juga. Bahkan tak boleh rusak tu. Tak boleh mayang jamak, tak boleh benda belaka. Sebab apa? Perjalanan dia haram dah. Dia gitu. Perantaraan ni mana jalan-jalan hok nak pergi ke maksud tu, hukum dia sama dengan tujuan asal tu. Sama dengan kaedah sini juga. Untuk nak asal dia mengenal Allah tu, mengenal Allah tu hak wajib.
Mana mengenal Allah tu wajib. Tapi oleh kerana nak mengenal Allah mesti kena tahu hukum akal. Maka mengaji hukum akal tu, maka mengetahui hukum akal tu hukum dia wajib. Dah nak wajib ke mana? Jalan nak boleh kita tahu hukum akal tu dengan belajar. Belajar tu hukum dia wajib. Ni jadi gitu. Dia bukan wajib asli, dia wajib wasa'i dia panggil. Wajib asal tu mengenal Allah tu. Mengenal Allah tu wajib asal. Wajib ni dah kalau kita pandai dah. Kita kenal Allah dah. Wajib dah ni. Dah wajib lah. Dia kaedah dia gitu. Maka sini sebelum masuk perbahasan sifat-sifat Tuhan tu, dia cerita dulu tangga dia panggil tangga. Sebelum masuk rumah tauhid ni, dia belajar tangga tauhid dulu. Tangga dia tu ada 3. Tangga tu lah dia katakan hukum akal tu. Ada 3. Kalau hukum, kalau diri hukum tu dia panggil wujub. Wujub, istihalah, jawaz. Kalau benda yang dihukum tu dia panggil wajib. Benda yang wajib, mustahil, jaiz, ataupun benda yang harus. Habis. Tengok dia kata maka yang wajib pada akal itu. Ni nak cerita pasal wajib dulu. Hukum akal yang pertama ialah wajib. Yang wajib ni bukan pada hukum, dia kena pada benda yang dikaitkan dengan hukum. Macam hukum wujud. Hukum diri hukum tu wujud. Hukum tu dah ada. Benda tak boleh nak tunjuk mana hukum. Hak boleh tunjuk benda tu. Benda yang dikaitkan dengan hukum. Bukan boleh tunjuk mana. Boleh kita nak cerita tu adalah benda tu. Mana macam semayang. Semayang panggil wajib. Benda yang wajib itu semayang. Ada hukum, diri hukum tu wujud. Bila dia letak di semayang dipanggil yang wajib. Semayang itulah yang wajib. Maka sini kebiasaan ulama-ulama dia mentakrifkan hukum akal ni dia mari dengan muta'allaq hukum akal dia panggil. Benda hak dikaitkan dengan hukum akal yang wajib tu. Sebab dalam hak wajib mesti ada hukum. Dalam hukum tak semestinya ada benda yang wajib tu. Sebab tu dia mari dengan yang wajib. Dengan yang wajib. Tu. Maka yang wajib pada akal itu. Dia asal hukum ni atas dunia ni ia tak lari daripada 3 atau 4 hukum. Yang pertama hukum akal, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum syarak, yang keempat ni hukum aridi. Yang pertama tu hukum akal ada 3. Wajib, wujud, istihalah, jawaz tadi tu. Yang kedua ni hukum adat pun ada 3 juga, sama lah. Wujud, istihalah, jawaz. Yang ketiga hukum syarak ataupun dipanggil hukum taklifi. Ni kena pada pengajian usul fiqh tu. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Hak tu 5 hukum tu. Yang keempat hukum aridi. Aridi pun ada 3 juga, wajib, mustahil, harus juga. Tahu ke aridi ni benda asalnya harus akal, tapi oleh kerana Tuhan janji dalam Quran ataupun ada sebut dalam hadis ke, maka dia jadi wajib. Contoh mati. Mati asal hukum harus pada akal. Mati boleh jadi Tuhan tak memihak mati orang, boleh, tak ada masalah. Tapi oleh kerana Tuhan janji dalam Quran, Tuhan sebut kullu nafsin za'iqatul maut, maka tiap-tiap orang tu mesti mati. Hukum mati pada asalnya tak wajib. Tak wajib Tuhan nak buat mati. Tak wajib Tuhan nak hidup pun tak wajib. Harus je pada akal. Tapi oleh kerana Tuhan sebut dalam Quran kullu nafsin za'iqatul maut, maka hukum mati pada orang ni ialah wajib aridi, harus pada akal. Gitu. Wajib aridi, harus pada akal. Nanti bahas. Kita pergi pertama dulu. Maka yang wajib pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan ternapinya. Tu. Maka yang wajib, benda yang wajib pada akal. Ni hukum akal ni ialah keputusan. Hukum ni benda, hukum ialah keputusan. Hukum ni keputusan. Hukum akal keputusan yang dibuat oleh akal.
Mana akal kita fikir pak baru kita keluarkan hukum. Kalau hukum ada, hukum kerana keputusan yang dibuat oleh kebiasaan. Benda kebiasaan, kata ulama kebiasaan ni berlaku 2 kali dah ke atas, maka dipanggil kebiasaan. Makan Panadol hilang sakit kepala. Makan Panadol hilang sakit kepala. Sekali makan hilang sakit kepala. Tak boleh kita kata wajib makan Panadol hilang sakit kepala dah lepas hari. Makan kali kedua sama juga berlaku, hilang sakit kepala. Maka boleh kita hukumkan bahawa makan Panadol wajib hilang sakit kepala. Tapi wajib ni wajib benda. Wajib adat dia bagi, bukan wajib akal. Wajib adat. Kalau wajib akal jadi kumpul. Wajib adat. Maka kalau orang kata wajib jadi makan ubat ni, tu kita jangan tanggung wajib akal. Kalau tanggung wajib akal kumpul dia. Dah wajib dia. Wajib adat. Cakap sebab pengalaman dia gitu. Pengalaman dia gitu. Dah orang awak dah jadi, tu suku kira. Tu dia punya bahasa. Dia tak dia nak menafikan hukum orang tu buat. Pengalaman dia gitu. Wajib situ panggil wajib adat. Wajib adat. Tu adat mana berlaku 2 kali ke atas, dia boleh kita hukumkan sebagai kebiasaan. Berlaku adat. Akal tu keputusan yang hukum akal ialah keputusan yang dibuat oleh akal. Hukum adat keputusan yang dibuat oleh adat. Hukum syarak keputusan yang dibuat oleh syarak. Syarak ni apa? Allah. Syarak bila syarak dia kembali pada syarak. Syarak tu hakikat dia ialah Allah. Hakikat dia ialah Allah. Majaz dia ialah Rasulullah. Mana asal menyusun hukum syarak ni ialah Allah. Kemudian diturunkan kepada Nabi, Nabi pun siapa? Tu hukum syarak. Tu Aridi hukum aridi ni hukum baru datang. Dia asal hukum semua harus pada akal, tapi apabila ada janji Tuhan, maka dia jadi wajib ataupun mustahil ataupun harus. Dia tilik pada Quran. Tilik pada Quran dah ada, apabila ada janji maka dia jadi hukum tu. Semua-semua tu kembali pada harus pada akal belaka. Tengok mula. Maka yang wajib pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan ternapinya. Barang yang tak diterimakan ternapinya. Maknanya barang yang tak diterimakan ternapinya, maknanya tak boleh terima akal. Tak boleh terima akal benda tu tak ada. Tak boleh terima akal benda tu tidak. Dia beza kalau gi detail lagi, bapa tengok dia sebut ternapi, dia dah sebut tak ada, dia dah sebut tiada barang yang tak diterimakan tiada. Sebab kalau kita setiap sesuatu atas dunia ni dak lari dah ada 4 benda. Dia panggil yang pertama maujudah, benda yang ada. Ada ni hak lawang tiada. Kita ni benda yang ada. Nampak dah dengan mata benda ni, mana kita ni benda yang ada. Lawang pada ada tiada. Kemudian dia panggil benda makdumat. Benda makdumat benda yang ada. Tak ada semata-mata dah, tak ada. Yang ketiga benda amru i'tibari. Dia tak ada pada kore, tak ada pada luar ni, tak nampak, tapi ada pada zihin. Ada pada fikiran kita, ada pada hati. Tu amru i'tibari. Yang keempat ahwa. Ahwa. Ni tak lari dah ada. Ahwa ni antara ada dah tak ada. Nak kata sifat hak ada pun tidak, nak kata sifat hak tak ada pun tidak. Seolah-olah gang yang melekatkan. Seolah-olah gang yang melekatkan antara benda ada di benda tu. Seolah-olah dia bukan hakikat dia gitu, seolah-olah nak bagi mudah faham. Mana dah lari dah ada 4 benda ni. Tapi sebab apa dia tu? Kalau ikut ibarat asal, ibarat kita arak, makna wajib ni ialah mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Adang ni makna tiada, tapi dia tak terjemah tiada. Dia terjemah dengan makna, kalau kita bahasa Arab dia ai intifa'uhu. Dia terjemah dengan makna ternapinya. Apa? Sebab nak mengatakan semua biar masuk. Hak benda ada ke, benda tak ada ke,
benda sungguh ke benda tidak ke, ini masuk biar masuk belaka. Biar termasuk benda yang tidak dan yang benda tiada sini. Makna bila sebut ternapi, termasuklah benda yang tiada dan benda yang tidak. Benda yang tiada dan benda yang tidak. Gitu. Tidak lawan sungguh, tiada lawan ada. Dia kalau cakap beraluh gitulah. Cakap beraluh gitu. Contoh benda. Contoh benda sungguh, benda tidak, benda ada ni. Ni. Botol ni ialah benda ada. Lawang dia tiada. Bulat ni petok di botol ni. Petok di botol ni ada ke tak ada? Diri petok tu. Tak ada tapi reti. Tu dipanggil benda sungguh. Nak kata ada, benda ada ni benda ada ni boleh yang didapati dengan panca indera yang 5. Benda lihat, dengar, hidu, pegang, rasa, kecak lidah. Tu benda yang ada. Selain pada tu benda yang tiada. Tiada tengok kalau sungguh macam petok ni, sungguh tak? Sungguh apa kita reti tengok ni petok, dia tak bulat. Nak kita tunjuk petok tu boleh tak? Ni ke petok? Bukan. Ni pada botol. Kau kena ada plastik ni. Dia tapi kita reti dia gitu. Reti dia petok. Okey. Kalau ada ni petok gini, maka lawan dia ni panggil sungguh. Sebab sabit di botol ni, maka dia sungguh. Bila sungguh lawan dia tidak. Macam diri botol ni ada, maka lawan dia tiada. Nampak beza tak? Kalau dia kata tiada, maka masuk orang ada saja. Kalau macam sungguh gini tak termasuk. Sedangkan sabit tak sabit. Sabit. Ni bukan kita cakap bab wajib, tapi nak tahu biar beza sungguh dengan ada dulu. Sungguh dengan ada. Faham hak wajib ni benda wajib. Hak wajib ni kita dah tidak benda ni tu. Yang wajib pada akal tu barang yang tidak diterima ternapinya. Tak boleh kita nak kata tidak benda ni. Tak boleh kita nak kata tidak. Tak boleh nak kata tidak. Memang benda tu sungguh. Macam zat Allah Ta'ala, mesti zat Allah Ta'ala tu ada. Macam juga mengambil ruang bagi makhluk ni. Mengambil ruang bagi makhluk, mesti ambil ruang. Ada makhluk, ada tak makhluk? Ada makhluk tak ada tepat. Ada tak ada? Maka tu wajib pada akal. Mengambil ruang tu ada ke tak ada? Tak ada. Nak pergi tunjuk diri mengambil ruang tu tak ada. Makhluk boleh tunjuk. Tapi makhluk bukan wajib. Diri mengambil ruang tu wajib. Diri mengambil ruang tu wajib pada akal. Tu. Tengok dengan makna tak diterimakan doknya. Tengok ya aja. Tidak diterimakan doknya. Tidak diterimakan doknya atau ketiadaannya. Masuk dua-dua tu lah. Bila sebut ternapi masuk. Dok dengan mana tidak. Tidak ni dengan mana lawang yang sungguh. Atau ketiadaannya lawang yang ada. Dia nak apa dua-dua. Sebab ni, sebab dalam sifat Tuhan ni dia ada sifat yang bahasa yang bahasa tiada tapi sungguh. Macam sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni sifat yang tiada. Mana sifat yang tiada? Kalau Tuhan berkijat tak boleh, kita tak boleh tengok. Dipanggil sifat yang adami tapi sungguh. Kidam, bakok, mukhalafatul hawadi, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah. 5 sifat ni sifat yang panggil sifat yang tiada tapi sungguh. Gitu. Macam tadi sama kaedah ni. Petok benda tak ada tapi sungguh. Ada pun sifat ma'ani, sifat yang maujudat. Sifat ma'ani 7 tu. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 tu dipanggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang bahasa ada. Sifat yang bahasa ada. Maknanya kalau Tuhan buka hijab kita boleh tengok. Gitu. Sifat ma'nawiyah sifat yang ahwa, sifat ha. Maknanya menengahi antara ada dan
tak ada tadi. Sifat maknawiyah tak apalah dia khilaf khilaf antara Asy'ariyah dengan selain pada Asy'ariyah. Makna dalam sifat Tuhan ni ada jenis sifat hak bangsa tak ada tapi sungguh, dan sifat hak ada. Faham? Maka sebab tu dia berhajat kepada ternapi tu, bukan berhajat kepada tiada saja. Faham? Sebab nak meratai, nak merangkumi semua sekali. Ada dengan hak bahasa sungguh ni. Kalau dia mari ibarat dengan ketiadaan saja. Kadang biasa ada juga mari wajib pada akad itu ialah mana wajib pada akad itu ialah barang yang tidak terima tiada. Ada gitu. Ada juga mari, tapi takdir biasa orang takdir tiada dengan mana ternapi situ. Sebab apa? Kalau sebut tiada dia lawan hak ada saja. Kalau sifat Tuhan lawan sifat makni saja. Ada pun sifat salbiah ni, sifat salbiah dah masuk dalam wajib. Tapi wajib tak? Wajib. Sebab tu dia guna ternapi. Bila ternapi masuk lalu sungguh ataupun sungguh dengan ada tu termasuk lalu dah. Mudah kata wajib ada akan ni benda yang mesti. Gitu. Mudah kata wajib ada akan dia mesti. Mesti tu wajib ada akan. Benda yang mesti tak dapat hidup. Mesti tu wajib ada akan. Gitu. Habis. Tengok dengan makna tak diterimakan doknya atau ketiadaannya. Sama ada yang tentu ada atau yang tentu sungguh. Tu tengok dia kata. Yang tentu ada. Benda ada hak boleh tengok, boleh ambil, boleh dapat dengan baca indera tentu ada. Ataupun yang tentu sungguh. Tentu sungguh hak dah boleh dapat baca indera tapi sabit. Tapi sabit sungguh. Macam tadilah. Dan sengoti juga hak sungguh. Sengoti sama sengoti dengan sungguh tu muradih tu atau tafsir. Dan sengoti juga pada akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama. Perkataan ulama barang yang tidak ditasawurkan pada akal tiadanya. Tengok dia mari tafsir dulu, dia mari syarah dah. Kemudian baru dia mari perkataan asal ulama. Perkataan asal ulama mana? Barang yang tidak ditasawurkan, yang tidak terima pada akal tiadanya. Tengok beza. Tiadanya dia syarah daripada atas tadi, makna ternapinya. Kalau ikut makna zahir tiada tu lawan hak ada saja. Tidak masuk hak sungguh tadi. Apa? Jadi ulama-ulama syarah tiada ni bukan makna tiada tapi dengan makna ternapi. Bila kata ternapi masuk hak sungguh dan masuk hak tiada, masuk hak ada tadi. Tengok. Maka yang tentu ada itu, contoh dia mari contoh, maka yang tentu ada itu seperti sifat kudrat Allah Ta'ala, sifat-sifat ma'ani. Mana hak tentu ada itu seperti sifat kudrat Allah Ta'ala. Dan yang tentu sungguh, contoh yang tentu sungguh, dan yang tentu sungguh itu seperti sifat kidamnya Allah Ta'ala. Sifat kidam ni dia sifat adami dia panggil. Dia tidak ada. Makna tidak ada bukan kata tak sabit. Dia tidak ada tak, kalau Tuhan buka hijab tak boleh kita tengok sifat kidam ni, tak boleh tengok. Cuma dia sabit. Dia sabit. Dia adami ni benda sifat adami. Kita kenal dia tu dengan menapikan, dengan ternapinya lawang dia tu. Macam kidam. Kidam makna benda, makna sedia. Tu sedia tu panggil balik bahasa terjemah. Daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Faham lagi sedia? Ada lagi. Nak makna dia benda sedia, makna sedia. Nak faham sedia tu kita kena napi lawang dia. Benda lawang sedia baru tu lawang. Makna sedia tidak baru. Ada tidak tu napi tu. Tu. Tu panggil sifat adami. Sifat bahasa tak ada mana lawang napi lawang dia tu. Habis. Maka contoh hak ada ialah sifat kudrat. Contoh hak sungguh ialah sifat kidam. Tu. Habis. Tu wajib pada akal. Mana wajib pada akal kita tak terima benda tu tak ataupun tidak. Tak terima benda tu.
Mesti benda tu ada ataupun sungguh. Tak dapat tidak akal dah nak terima. Sama ada secara nazari ke ataupun daruri. Dia wajib akal, dia ada daruri, ada nazari. Nazari ni mana? Macam kita nak sabitkan bahawa nazari ni kita kena tilik kena tilik, kena fikir. Macam kita nak sabit sifat-sifat Tuhan tadi tu, maka berhajat kepada fikir. Sebab tu ulama-ulama datangkan dalil, dalil sifat 20. Kita ngaji ni, kita ngaji dalam ilmu tauhid ni, dia panggil makrifah dengan basar, basar, penglihatan. Sebab ni kita tengok alang, kita tahu bahawa ada Allah. Kita tengok dalil, tengok dalil kita tahu ada madlu. Tengok asap tahu ada rumah terbakar, ada api. Api tu kita nak kenal, api tu kita nak. Tapi kita nak tahu ada api tu, tengok dia asap. Dia gitu. Tu ngaji tauhid. Ada pun hak orang makrifah dengan zauqi tu, dia makrifah dengan basirah. Itu dengan musyahadah tak dapat tidak, kena ikut zikir. Kena ikut suluk, kena ikut perjalanan rohani. Tu kena perbanyakkan zikir. Dia beza makrifah belaka tu, makrifah belaka tu. Tapi walaupun berbeza cara, dia tetap ada link. Dia tetap ada link. Hak ni kita ngaji, kita nak sepok. Hak mari gangguan-gangguan mari sepok dengan ni kaedah ni. Sebab kadang-kadang orang pergi ikut zikir dia takut tertipu. Sebab tu jadi rasa Tuhan selera je dalam tubuh. Mari dah. Mari pula bayang kabuh mari. Aku Tuhan, aku latihmu jadi wakil Tuhan. Tu jadi supaya ping. Dak sungguh. Jangan main-main, bukan dia ngaku saja bangun tidur nak ngaku Tuhan. Bukan, mesti ada benda hak menyokong dia jadi menguatkan dia supaya dia ngaku. Dan benda-benda tu tolong waktu pelik-pelik jadi istidrak pula. Tu. Bukanlah saja dia nak ngaku, tiba-tiba nak ngaku Tuhan. Kalau dia ngaku tiba-tiba gitu, orang kata mati lama. Tapi oleh kerana tubik benda ajaib-ajaib daripada dia tu, maka orang pun jadi terikut. Bahkan orang cerdik, orang ngaji Mesir dia ikut. Bukan dia nak fikir, tapi pelik. Macam sungguh, macam karamat. Tapi rupanya istidrak. Jangan main. Apa? Sebab tak kuat di teori ni, nak sepak dah ni. So kita ada guru. Dia kedua, teori kita kena ada kakak, guru kena ada. Kalau tak berasa jelira, itu jadi tu beritihad tu, puak-puak itihad, berasa Tuhan lekat di dia supaya papang dengan paku. Papang dengan paku. Ada sepuak ni puak hulu. Berasa jelira dengan Tuhan seperti jeliranya garang dalam air. Berasa gitu. Alah, aku Tuhan. Tu aja. Tu. Apa? Tu bab tadak tu. Tadak pertahanan tu. Nak pergi sepok hok mari tu. Mari khawatir lintasan mari tu. Dia tadak nak pertahanan nak sepok tu. Tu takut. Tengok ayat tu. Maka yang tentu ada, iaitu seperti sifat kudrat Allah Ta'ala. Hak mesti ada. Hak ni mesti kita nak hukumkan dia tu mesti dengan fikir. Tilik tu dipanggil wajib akal secara nazari. Hak bahasa tilik fikir. Ada pun ada juga wajib akal yang daruri. Tak perlu fikir, mesti kita hukum wajibnya. Benda seperti mengambil tempat makhluk tadi. Mengambil tempat oleh jiring. Tak payah fikir ke kena fikir. Tu dah ambil tempat. Ni tengoklah ambil tempat dah ni. Depan mata dah ni ambil tempat. Tak payah fikir dah. Mesti kalau orang napi tu, gila lah tu. Mengambil tempat jiring. Mengambil ruang oleh jiring. Mana mesti bergerak. Mesti bergerak atau diam. Salah satu tu mesti. Orang mesti makhluk tu bergerak atau diam. Tu mesti tak diam, mesti dia
Gerak. Kalau tak gerak dia diam. Duk gerah. Dia diam. Mesti tak? Mesti dua, salah satu ada dua tu. Kalau dia diam, gini. Ya gerak. Bang. Tu mesti. Tu dipanggil mesti wajib daruri dia panggil. Tak boleh fikir dah. Memang orang terima belaka dah. Wajib belaka. Wajib belaka, tapi wajib tak perlu fikir dengan wajib tidak perlu fikir. Macam wajib nazari ni kita kena fikir. Macam sifat-sifat Allah ni nak hukumkan wajib, kena kita fikir. Tengok alang, tengok makhluk, kita berfikir. Bahawa ada yang tengok makhluk ni gerak gini, gerak sama berubah-ubah. Kita berfikir mesti ada yang mengubah dia. Mesti ada mengubah dia. Lepas tu hak mengubah dia tu, hak mengubah dia tu mestilah Allah. Tu cara rekahnya. Gitu. Tengok dia fikir mesti alang ni baru. Mesti ada hak berubah, mesti ada hak berubah dia mesti kidang. Gitu. Mana fikir barulah kita boleh nak hukum. Sebab kita ngaji tauhid ni bukan nak ngaji bukan ngaji hakikat zat Allah. Kita ngaji sifat 20 ni bukan ngaji kena hakikat zat. Bukan. Ngaji ni cuma ngaji tahu hukum sifat. Kidang hukum ni wajib pada akal. Iradat hukum ni wajib pada akal. Benda hudus hukum dia mustahil pada akal. Gitu je kita ngaji, bukan ngaji hakikat zat Allah. Kalau ngaji sifat 20 kau nampak Allah duduk cokor atas tu sesat tu. Kaedah ngaji sifat 20 ni dua kena pegang. Yang pertama kaedah ngaji tauhid ni al-ajzu anil idraki idrakum dia panggil. Lemah daripada mendapatkan, itulah yang mendapat. Dalam lagi lah kita fikir Tuhan ni kan ni. Tu ngaji tauhid. Kalau rasa boleh pergi lagi, Tuhan ni berasa ada tangan. Tuhan ni tangan dia ada gitu nampak lah. Tuhan ni ada kaki ada tangan. Boleh gambar pula Tuhan tu. Maka salah tu ngaji yang salah tu. Ada orang ngaji tu dah nak fikir kau ni. Dah nak fikir. Dia lain ngaji makhluk lain. Kalau ngaji makhluk kita tak boleh gambar, lemah. Orang duk tengah banyak kali. Kena ada orang ni. Orang ni tinggi gitu. Tangan katang gitu. Tak kena. Berat mu dah kena lagi. Berapa kali kau ajak lah kau. Kalau ngaji tu kau dah kena tu, kau dah boleh nak. Tak boleh. Tak tahu kan. Kau dah tahu kan tu lah. Itulah benar-benar boleh. Lemah daripada mendapatkan, itulah mendapat. Yang kedua, kullu ma khatara fi balika fallahu bi khilafihi. Tiap-tiap benda terlintas harapan tu bukan Tuhan belaka. Faham? Tiap-tiap apa le kata gini Tuhan gini, tolak tu mentah-mentah tolak lagi. Tu kaedah sifat 20 ni. Kita ngaji sifat 20 tu guru kita semua sebut gitu belaka. Tu kita semua sebut dua ni. Mesti dia sebut awal-awal ngaji dia sebut dulu ni. Dua kaedah ni. Mana tiap-tiap benda tapi hak mari terlintas tak kira lah betul bulat wujud ke, tubik macam berasa macam dewa turun ke, dah kira. Mai banyak ni biasa kita ngaji tubik belaka dapat dia ni. Macam-macam beseng ah. Tubik macam putih, rambut putih macam turun tu dah Tuhan macam sayap berulang apa tu bukan. Tolak betul-betul lalu. Hak tiap-tiap gambar dalam kepala ni bukan Tuhan. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Laisa kamisli syai'un. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Hak mari dapat le bukan. Tuhan tak sama. Tuhan tak sama gitu. Tu kaedah dia. Dah ni nak fikir dah Tuhan kau ni Allah. Gitu dah. Pelik lah nak fikir. Pelik tu dah Tuhan. Tu gitu dah. Orang kata pelik lah nak fikir. Pelik tu Tuhan. Kau dah pelik dah Tuhan. Pelik tu dah. Tu Tuhan. Maknanya kalau ngaji sifat 20 atau ngaji tauhid, kau gambar Tuhan, tu bukan sebenar-benar makrifah. Tapi kalau mengaji sifat 20, kau ngaji kau dak nampak guana tu. Kau dak nampak guana tu. Tuhan tu hak tu.
tu. Sebab Tuhan ni dia tidak digunakan. Tidak diguana. Benda benda mana, benda bila ni, tu hak makhluk belaka. Ada pun Tuhan ada tak kena benda gitu. Ada pun ingat tujuan kita ngaji sifat 12, ngaji hukum saja. Ngaji hukum sifat sahaja. Bukan ngaji hakikat sifat, hakikat zat tak ada orang yang tahu kecuali Allah saja yang tahu. Tak ada makhluk yang tahu hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah. Kalau kita ngaji sifat dulu, hukum sahaja. Hukum sahaja. Sebab tu berhajat kepada ngaji hukum dulu. Sebab tu berhajat kepada tahu hukum dulu, sebab kita nak hukumkan. Nak hukumkan sifat Allah tu. Gitu. Dengar fikiran. Dengan akal yang diberi ni, kita tengok tilik sini, maka boleh kita hukumkan bahawa sifat sekian-sekian wajib, sifat sekian-sekian mustahil. Gitu. Maka yang tentu ada itu seperti sifat kudrat Allah Ta'ala. Dan yang tentu sungguh itu seperti sifat kidamnya Ta'ala. Habis. Tu yang wajib pada akal. Adapun dan yang mustahil pada akal itu yang mustahil pula. Dan yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan sungguhnya dan sengotinya. Tu. Mustahil pada akal lawan pula, iaitu barang yang tidak diterima sungguhnya. Tak boleh kita nak kata pada akal, tak boleh nak terima pada akal ni, nak kata benda tu sungguh atau ada, tak boleh. Nak kata benda tu macam benda gerak dan diam botol ni dalam satu masa, boleh nak terima pada akal tu. Gerak dan diam botol ni dalam satu masa. Kalau gini dia diam, kalau gini dia gerak. Boleh tak dua-dua tu dalam satu masa ni? Keras segerak, boleh tak? Tak boleh. Boleh tu panggil mustahil pada akal. Tak boleh tu panggil mustahil pada akal. Dak tu mustahil. Tadi kalau wajib panggil mesti. Mesti tu wajib. Kalau ada ni mustahil. Tak boleh. Kalau kau mikir darah hidup gitu. Jadi lebih kurang seagang kau jadi ni. Alah, kepala. Kau terang tebing. Susah kepala gitu, denyuk kepala. Yang ramai benda-benda gini. Dia kembang ketuk. Jangan mikir, jangan. Bab tu orang nak mikir, warna Tuhan tu jadi gila. Bab ni dia mikir benda dalam mikir. Dia mikir benda dalam mikir. Sebab Tuhan ni tak boleh nak letak guana-guana. Guana di Tuhan tu salah dah. Guana di Tuhan tu salah dah. Bab tu jadi gila. Dah kau hidup kaya lah. Gila dah. Bukan belajar ilmu tinggi. Bukan gila ni belajar. Gila bab belajar ilmu tinggi. Bukan, dia salah belajar. Salah gi jalan-jalan, pergi mikir benda lain. Orang suruh fikir lain, dia fikir lain. Tu salah. Letak akal bukan pada tempat dia. Bila dia letak akal, kan nak ada akal gila rosak. Bukan ke ilmu tu tinggi. Tak ada lagi orang belajar ilmu hakikat benar, jalan benar ni, orang makrifat alillah tu jadi gila. Tak ada lagi. Tak ada lagi jadi gila. Hak jadi gila tu salah belajar. Ilmu tak salah, kebarangkalian ilmu tu tak salah. Kadang-kadang dia juga ilmu yang salah. Kebarangkalian sebab tu ada setengah orang belajar tauhid tu jadi gila. Padahal bukan belajar kitab tu salah, dia tu lagi salah. Orang kata fikir hukum sifat, fikir tengok makhluk. Boleh kita nak ukur sifat Allah. Dia pergi tengok dah fikir sifat Allah tu, guana sifat, fikir zat Allah tu. Tu jadi pening tu. Jadi pening. Memang tu gila lalu. Dan yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak diterima sungguhnya dan sengotinya. Tak boleh terima benda tu berlaku gitu. Tak boleh nak letak. Tu fikir sikit dah pening dah dia. Mana tu tak boleh. Tak boleh terima. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dok juga pada akal. Sama ada yang tentu tak ada. Tentu tak ada ni lawan benda yang ada. Ataupun benda yang dok juga lawan benda sungguh tadi pada akal. Tu masuk belaka dua-dua sama ya tadi.
Sebab tu tak mari dengan barang yang tak diterima adanya. Asal ibarat adanya, tapi makna adanya dengan makna sungguhnya. Sabit subut dia panggil, subut dia. Maka sama ada tengok. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dok juga pada akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan pada akal adanya. Asal ibarat ulama tu dimari dengan ada. Bila ada dok meliputi tak ada ni. Maka sebab tu dimari dengan sungguh. Dia takdir ada tu dengan makna sungguh. Situ jadi nak cerita tu. Maka yang tentu ada, yang tentu tak ada itu seperti lemahnya Ta'ala. Dia mari contoh dulu. Maka yang tentu tak ada itu seperti lemahnya Ta'ala, seperti sifat lemah bagi Allah Ta'ala tu tentu tak ada. Apa mari duduk dalam bahagian tak ada, sebab lawang dia tu kudrat tu ada. Dan yang tentu dok itu seperti barunya Ta'ala. Ni lawang bagi kidang tadi tu. Bagi kidang. Dia kidang ni pun tak ada. Kidang ni pun tak ada, tapi sungguh ada pun baru ni tak ada dan tidak. Tak ada dan tidak. Baru ni tak ada lagi. Bahkan tidak ada sabit pada Tuhan. Tu. Dan yang harus pada akal itu ialah barang yang boleh jadi kedua belah. Adanya ada barang itu atau tiada barang. Boleh berlakunya. Tu tengok. Kedua belah adanya atau tiadanya, berlakunya atau dok berlaku. Beginilah maksud daripada perkataan ulama. Tu makna haru ni boleh terima belah, dua-dua belah. Dalam masa yang lain lah. Terima dua belah ni dalam waktu yang lain. Adapun kalau dalam waktu yang sama, waktu mustahil. Kalau boleh terima dua belah dalam waktu yang sama tu mustahil. Dia terima dua belah dalam macam seperti gerak dan dia. Pada botol ni hukum dia haru. Kalau dalam satu masa tu mustahil. Gerak dan diam dalam satu masa hukum dia mustahil. Boleh terima gerak dan diam tu hukum dia haru. Terima salah satu wajib pada akal. Sebab anda kalau duduk gini boleh kata dia duduk gerak dan diam dalam satu masa, boleh tak kata? Tak boleh. Maka terima salah satu, sama ada satu ketika dia diam dan satu ketika dia gerak, tu wajib. Ada pun boleh terima, diri boleh terima gerak ataupun diam ni hukum dia harus. Atas dia ni boleh terima gerak dan diam. Tu harus. Terima dua-dua dalam satu masa, dua-dua gerak dan diam dalam satu masa mustahil. Kerana dua perkara yang berlawanan tidak boleh berhimpun. Ad-didanilah yastami'an. Tak boleh berhimpun ada dengan tak ada. Gerak dan diam dalam satu masa tak boleh. Terima salah satu wajib pada akal. Tu. Wajib mustahil haruh ni bukan kena pada Tuhan saja, kena pada semua, semua benda, tiap-tiap benda yang berlaku mesti boleh dihukumkan dengan hukum akal. Boleh. Kita ni dalam suasana kita ni, keadaan kita ni tak lari daripada segala hukum tu. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak, tak lari daripada segala hukum ni. Kita duduk ambil ruang ni, hukum ni wajib pada akal. Duduk hukum pada syarak, harus pada syarak. Harus pada syarak. Dosa ke dosa duduk. Kalau duduk atas tempat kan dosa lah. Tapi duduk, kadang boleh bala duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid iktikaf. Duduk tu atas duduk saja tu kita bahas. Duduk pada adatnya wajib lengah. Berapa? Dua kali duduk, baru 5 minit lengah kaki pinggang. Kalau duduk wajib lengah. Faham tak? Atas duduk saja kita boleh buat hukum. Contoh duduk ambil ruang tu hukum dia wajib pada akal. Hukum duduk pada syarak harus pada asalnya. Kadang-kadang boleh jadi wajib. Bila? Kalau
Wajib dah boleh. Kadang-kadang jadi sunat bila kalau duduk dalam keadaan iktikaf, duduk dalam majlis ilmu. Kadang lepas tu hukum adat wajib lengah. Contoh wajib lengah. Apa? Dah 2 kali duduk ramai lengah sama, maka kita hukumkan tiap-tiap duduk wajib lengah. Pada adat. Harus pada akal. Harus pada akal. Contoh je gitu. Tiap-tiap berlaku ni kita jalan, kita boleh hukum berlaku. Jalan. Jalan hukum dia boleh. Pada akal. Wajib ke mustahil ke harus. Boleh jalan harus. Harus pada akal. Berubah diri jadi berjalan di tempat tu. Salah satu terima, salah satu terima, salah satu jalan tak jalan tu wajib. Gitu. Tadi buat hukum diri jalan pada syarak pula. Tengok kalau jalan di masjid boleh pahala sunat. Kalau jalan di tempat maksiat boleh dosa. Macam tadi. Hukum ikut maksud pula. Kalau maksud tu maksiat, jalan maksiat juga. Kalau hukum tu taat, jalan pun taat juga. Gitu Pada adatnya jalan wajib lengah. Wajib lengah jalan. Wajib perlu kalau jalan. Wajib situ bukan wajib akal, wajib adat. Tukar tu jadi payah. Tukar tu jadi payah. Dan yang harus pada akad itu ialah barang yang boleh jadi kedua belah adanya, ada barang atau tiadanya, berlakunya atau daknya. Beginilah maksud daripada perkataan ulama. Mana barang yang sah pada akad adanya dan tiadanya. Tu ulama bagi tak adanya dan tiadanya. Tapi makna adanya hak ulama sebut tu ialah termasuklah benda hak berlaku ataupun tidak berlaku. Dan tiadanya yakni pada ketika lain-lain. Makna ada dan tiada tu ataupun dak dan berlaku dan dak itu pada waktu lain-lain. Pada waktu lain-lain harus terima gerak dan diam pada waktu lain-lain tu hukum dia harus pada akal. Gerak dan diam dalam pada waktu yang sama hukum dia mustahil pada akal. Salah satu pada satu waktu tu sama ada gerak atau diam waktu wajib pada akal. Gitu tu dia. Dalam satu ni kita boleh buat hukum tu. Maka yang diterimakan ada dan tiada itu seperti langit dan bumi. Seperti langit bumi. Ini contoh. Langit bumi. Wajib ada ke langit bumi? Tak, harus saja ada. Kalau Tuhan tak buat tak ada, kalau Tuhan tak buat ada pun tak ada masalah. Harus saja pada akal langit ada langit dan bumi ni. Dan yang terima berlaku dan tidak itu seperti gerak diam tadi ni. Gerak diam bagi jiring. Jiring tu mana jiring? Jiring itu ialah barang benda yang mengambil tu kuat, mengambil tempat kosong tu panggil jiring. Jiring itu ialah benda yang mengambil tempat kosong. Jiring tu bagi dua pula. Dia panggil jiring fardi dengan jisim. Jiring fardi dengan jisim. Jiring fardi ni ada boleh belah bagi seperti benda kecil atong ke panggil benda kecil sekali atong se ke benda ikut paling kecil sekali ada boleh belah bagi tu. Ada pun jisim hak boleh belah bagi. Boleh terima belah, boleh terima bagi, boleh terima krisik dia panggil. Ataupun boleh terima dua, belah dan bagi saja. Krisik tak terima. Seperti benda ketah. Ketah dia ada lebar, ada panjang, boleh belah, boleh bagi. Tapi krisik tak boleh, krisik ni ada tebal. Ataupun boleh terima bagi saja, belah tak boleh. Mana? Seperti sorak rambut. Sorak rambut panjang saja, tak ada lebar, maka tebal pun tak ada, krisik tak boleh belah bagi saja. Tu panggil jisim. Jisim ni mana benda yang mengambil tempat hak boleh belah bagi. Adapun jiring fardi ni panggil benda hak mengambil tempat hak tidak boleh belah bagi. Sama-sama tu semua tu mengambil tempat belaka. Adapun Allah bukan jiring. Allah bukan jiring. Maka sebab tu Allah tidak bertempat. Gitu tu jiring. Di sisi kau yang muktamad, gerak diam bagi jiring di sisi kau yang muktamad.
Kau yang muktamad. Maka yang harus pada akal, tengok dia kata. Maka yang harus berarti sini dulu. Maka yang harus pada akal inilah tercabang jadi wajib adat dan mustahilnya dan wajib aridi, wallahu taala a'lam. Daripada harus adat ni, itu baik pula hukum wajib-wajib lain tadi, wajib adat. Sebab tu semua tadi hukum yang sebut tadi, hukum adat, hukum aridi tu, tu daripada harus pada akal belaka gitu kaedah ni. Habis. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.